Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Boleh baca sama-sama ya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Lagi sekali. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahu akbar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca kalimah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka berhak baginya ataupun Allah akan mengurniakan redanya, berhak baginya redha Allah ketika di mahsyar kelak, saat berada di mahsyar kelak. Allahu akbar. Jadi apa yang kita tanam di dunia ini akan kita petik di akhirat. Apa yang kita tanam pokok di dunia akan ada hasil, buah ke, sayur ke. Dan bimbang juga apa yang kita tanam di dunia ini tak membuahkan hasil. Maksudnya yang kita bimbang, amalan yang kita buat jika tidak ikhlas, kita ingatkan kita bakal memetik hasil yang banyak di akhirat kelak kan, daripada solat, sedekah dan sebagainya. Tetapi bila kita tidak ada ilmu ataupun tidak belajar perkara-perkara yang membatalkan syahadah, contohnya perkara-perkara yang membatalkan amal soleh, yang merosakkan amal soleh kita. Antara yang merosakkan amal soleh adalah sifat hasad dengki, yang mana dalam sabda Nabi SAW yang sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya hasad dengki, iri hati itu akan membakar amal-amal soleh kamu seperti kayu api membakar. Kalau kayu lain mungkin lambat sikit, ini memang kayu api. Kayu api ni dia ada kayu tertentu kan yang mudah terbakar. Kalau orang nak masak kenduri-kenduri kan, jadi dia akan guna kayu api yang sesuai lah supaya api tu cepat. Dan kita boleh lihat bagaimana kayu api itu setelah dibakar tinggal abu. Jadi kita bimbang ada amalan-amalan perbuatan yang kita buat akan membatalkan, akan merosakkan amal soleh kita. Kita bayangkan pahala sedekah, pahala puasa, pahala solat banyak. Dan kerana itu kita berada di sini pada pagi yang barakah ini, di Alam Maya ataupun berada di Dewan, untuk sentiasa belajar sampai mati. Belajar sampai mati, sebab tipu daya syaitan memang tak akan berhenti sampai mati. Tipu daya hawa nafsu kita juga. Tipu daya fikiran kita pun sama. Kita fikir macam kita buat perkara yang betul, perkara yang elok. Allahu akbar. Sebab itu berada di majlis ilmu, lalu kita membacakan hadis Nabi, kita membacakan firman Allah, kan, kita membacakan kalam-kalam ulama, penjelasan alim ulama, itulah panduan kita. Masya Allah, muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Hari ini saya rasa hari yang kelima dah kuliah Riyadhus Shalihin kita buat di alam, di fizikal, maksudnya di Dewan dan juga bersama sahabat-sahabat di Alam Maya. Saya masih dalam proses nak menyesuaikan diri. Sebab kuliah kita selama ni memang kita buat di Alam Maya. Saya hanya interaksi dengan telefon dan sahabat-sahabat di Alam Maya. Jadi sekarang ni sahabat-sahabat di Alam Maya rasa tersisih pula. Sebab saya dah tak tengok, kalau tak dulu duk tengok kepada telefon lah. Jadi mereka merasa Ustazah ada interaksi dan tengok. Alhamdulillah, jadi saya fikir-fikir pagi-pagi saya nak keluar pun, kan sebab awal keluar sebelum pukul 7 kan. Anak yang kecil yang 2 tahun tu memang menangis tak berhenti. Tak menangis macam tadi sampai kat kereta dia ngikut apa semua kan. Memang macam terbahagi-bahagi juga. Duk fikir-fikir juga.
sampai suami kata hari ni hari terakhir lah, sian orang datang. Esok kita buat dekat rumah je lah. Ada juga anak yang besar kata tak best lah Umi, sebelum pukul 7 Umi dah turun. Macam kami pun kadang balik malam, dah berturut dah balik pukul 10, pukul 11 kan. Kadang-kadang lepas kuliah Riyadhus Shalihin tu sempatlah kami dengan anak-anak, dengan budak-budak kan. Tapi bila sampai sini berbelah bagi pula bila tengok suasana kuliah ni, suasana kehadiran ni. Dan Masya Allah kita memang memerlukan menghadirkan diri kita secara zahir di majlis-majlis ilmu. Sebab roh dia tu kan, roh suasana tu berbeza. Masya Allah. Jadi kita cuba dululah ya Encik Suami, cuba sesuaikan jadual kita, masa kita balik lebih awal dan sebagainya. Tapi biasanya bila siang hari tu urusannya banyak mengheret ke malam, sebab urusan tu banyak turun di KL dan sebagainya. Jadi hari ni kena tegur sekejap ya. Bagi saya masa kadang-kadang saya macam tegur sahabat-sahabat di FB boleh ya. Kan sini pula kecil hati kan Ustazah cakap dengan kawan FB. Subhanallah, muslimin muslimat, terima kasih kepada semua yang hadir selalu menyokong kuliah kita perjuangan ini. Terima kasih pada Faikah Najah. Boleh ke saya tahu anda hadir daripada mana? Subhanallah. Ada yang tulis zikir, Fazri Rafa'i dia tulis zikir, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah. Ya, 3 kali subuh. Ada yang tanya 3 kali pagi, 3 kali petang, lepas subuh ataupun lepas asar. Terlupa lepas subuh, baca je lah waktu bila pun, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Teringat pukul 2, baca je. Niatkan je untuk pagi. Terlupa kan? Jangan langsung terlepas pagi, alah tak baca. Baca je terus. Kemudian waktu petangnya dimasukkan lepas asar lah. Kalau tak ingat lepas asar, lepas maghrib. Tengok lepas maghrib, lepas isyak. Tapi cubalah istiqamah. Siapa yang baca Al-Maqsurat pagi dan petang, automatik dia akan baca. Maksud dia apa? Raditu billahi rabba. Ustazah ni yang mana satu? Raditu ke radina? Nanti saya tulis ya. Okey, ada yang hadir Safiah daripada Sungai SP tu Sungai Petani Kedah. Syirah Sungai Petani ke? Kampung dia. Ustazah pernah main baling dah? Ada yang tanya. Tengok kalau memang dia orang ni suka tanya soalan. Sini kan tak boleh nak tanya kan. Takkan nak tanya Rio pula kan. Subhanallah. Pernah pergi baling, pernah sampai. Saya dari Senawang. Okey, yang dari Senawang jauh tu. Kat mana Senawang ya? Senawang memang tempat saya ni lah. Daripada UK, ada daripada UK, tapi UK Perdana. Kuala Lumpur. Shah Alam, Alia Daniel. Kamu kena ready bagi Ustazah phone. Sebab FB saya tak boleh baca, dia tak nampak komen. Benda tu adalah suasana perkara biasa ya. Okey, dari nilai. Kalau kat rumah tu suami nampak saya mula baca komen, dia terus bagi phone. Sebab kalau dekat sini komen kita tak boleh baca sebab dia pendek. IG boleh baca. Yunus Ruzita, bila nak datang JB Ustazah? Tengok dia tanya. Kejap lagi ya. Nabiha Yuza Pekan Pahang. Nur Syifa 00 Singapura. Saya dari nilai Ki Razuki. Ikhwan Khimi Ese dari Pilah. Yolah, kita samalah. Daripada Putrajaya. Putrajaya tu perkataan bumi putera berjaya kan. Jadi Putrajaya, bumi putera berjaya. 90% bumi putera lah kat situ. 95 kot kan. Kaki tangan yang mendiami. Itu ada satu gagasan yang saya kira bijak oleh mantan kan PM Tun Dr. Mahathir kan ketika itu membawa wawasan bumi putera berjaya. Dan kita mengharap lebih jauh, bumi putera Islam berjaya. Umat Islam kuat insya-Allah. Ya Allah, rasa nak jumpa Ustazah, marilah. Daripada mana tu nak jumpa tu? Mana dek? Komen-komen di FB. Okey, alhamdulillah kehadiran dah hampir dalam 3K. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, semalam saya baca adalah komen
berkenaan dengan situasi suasana hari ni, antara ujian dan cabaran TikTok. TikTok ni, siapa ada akaun TikTok sini? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Ustaz Raja tak ada TikTok? Oh, solehnya. Ustaz Mirul tak ada? Ustaz Afif tak ada? Ustaz Adib bukan selalu buat video TikTok ke? Tak. Oh, bukan Ustaz Adib tu, orang lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Bila saya tengok suasana video TikTok hari ini, benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman ada orang pada waktu paginya dimurkai oleh Allah, pada waktu petangnya dimarahi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada manusia di akhir zaman ini, di umat akhir zaman ini, pagi beriman, petang kufur. Pernah dengarkan hadis tu? Mula-mula kita fikir macam mana pagi beriman, petang kufur, kemudian malam beriman, kemudian kufur balik. Iman dan kufur itu silih berganti. Na'udzubillah, kita tidak tahu mati dalam keadaan beriman ataupun mati dalam keadaan kufur. Subhanallah. Okey, saya nak komen ni tak dapat lagi. Mana Syira? Kesian sebab saya tegur di IG je, di FB nanti diorang kecil hati. Bayangkan dia sama ni kita handle dekat rumah kan. Suami saya tu memang kelang kabut. Dia handle saya, lepas tu dia berlari tengok anak, lepas tu anak ketuk pintu nak masuk, okey pergi pujuk, lepas tu dia mari balik tengok audio, tengok video. Kat sini ramai backup ni. Lepas tu kadang saya minta hadis, saya minta dalil, suami pun mula cari. Dia orang tak nampak sebelum ni 80 siri dah berjaya kita buat berdua saja dekat rumah. Tapi hakikat tu tak nampak. Siti Aminah, terima kasih. Emilia Azuddin, Suwaidah Amin Aida daripada Datuk Keramat KL. Subhanallah. Nur Kasiyah, Aisyah Basaripah, Syakirah Rozi, Mai Muhammad. Pesan ke anak, jangan dibenci oleh Allah. Bila nak main Al-Ustaz, Sarimah Saleh tanya, insya-Allah. Hayati-Yati, terima kasih ya semua sahabat-sahabat. Marilah sama-sama kita kongsi perkongsian ni, share, tekan butang share. Anda telah buat kebaikan di awal pagi dengan mengajak lebih ramai untuk hadir kuliah. Ataupun bagi emoji pun okey, tinggalkan komen pun okey. Tulis je nota. Sebab dengan cara itu engagement akan naik. Tak apa usaha, yang penting kami sentiasa hadir kuliah Ustazah, insya-Allah. Puteri Aisyah Ruziana. Okey, Kesium Baiduri. Tak apa Ustazah, tengok Ustazah lain pun dah dapat ilmu. Yang penting ilmu tu dapatkan dan boleh dimanfaatkan, insya-Allah. Ya. Okey. Terima kasih ya Inauma Kamal Baharin. Subhanallah, alhamdulillah. Amidah Hamim, Ustazah akak dari SIGC. Tu sama taman tu, sama rumah. Okey, makasih semua yang hadir. Muslimin muslimat. Sekarang ni kerana nak buat video di TikTok, orang yang wanita bertudung sanggup buka tudung. Dia tak pakai tudung. Dia pakai tudung, tapi untuk buat video dia buka tudung. Untuk supaya video tu naik tinggi. Remaja ke, mak orang ke, orang tua ke, di TikTok ni hilang rasa malu sebab tengok semua orang buat. Hilang rasa malu, jatuhkan maruah sendiri. Kalau orang jatuhkan maruah, kita marah. Kalau orang tengking depan orang ke, kalau orang hina kita depan khalayak ramai ke, kita marah. Betul kan? Kita rasa terhina, kita rasa maruah kita dipijak-pijak. Tetapi hari ini manusia memijak maruahnya sendiri, meletakkan diri yang mulia ni, yang Allah bagi akal, Allah bagi iman, Allah jadi orang Islam ini lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Kalau kita tengok, binatang pun ada sifat malu. Binatang pun ada adab, ada akhlak dia. Kami ada pelihara berapa binatang kat rumah kan. Kalau tengok kucing tu, orang kata malu-malu kucing kan. Kucing pun kita tengok ada ketikanya sifat malu. Bila dia tengok ada orang datang, tetamu datang, dia mari turun tangga, dia intai, lepas tu dia naik balik. Lama dia intai, lepas tu dia lari balik.
Lepas tu kita kata kucing tu nama Momo, Mimi, tu laki bini, memang loving couple yang tu. Momo, Mimi. Lepas tu Kiki. Sebab nama perempuan kan Kiki. Lepas tu Mimi perempuan, Momo jantan. Dia kalau ada orang datang, dia turun intai. Lepas tu dia naik. Kita kata Momo, Mimi malu-malu ke tu? Malu-malu kucing? Kan? Dia malu-malu tapi mahu. Allahu Akbar. Fitrah pada binatang tu tak diubah. Sebab tidak ada gangguan kan. Mereka tak ada media sosial ya. Kalau mereka ada TikTok, mungkin kucing buat TikTok jugalah kan. Maksudnya kekal dalam keadaan fitrah, begitulah binatang. Tetapi ujian bagi manusia hari ini, Allahu Akbar. Saya pun buat juga dakwah di TikTok. Tim buat juga dakwah di TikTok. Tetapi pada waktu yang sama bimbang juga. Sebab bila saya baca, TikTok ni perlu diajak supaya ditinggalkan. Maksudnya ada sebahagian ilmuwan memberi pendapat, bukannya kita memanglah kita fikir kita kena banjiri dakwah di TikTok supaya mengalahkan keburukan di TikTok. Banyak-banyak buat tazkirah, banyak-banyak buat video pendek supaya mereka yang merosakkan medium TikTok ni, dia akan melintah-melintah ni lah. Sebahagian pula kata kerana terlalu banyak keburukan di TikTok ni, maka kita sebenarnya perlu mengajak seramai mungkin jangan ada akaun TikTok. Sebab ramai mana remaja yang asal baik jadi rosak. Mak orang, isteri orang baik jadi rosak kerana TikTok. TikTok ni sebab semua video-video. FB lain. FB ni kejahatan tu macam dah dikalahkan lah. Walaupun masih berleluasa dan masih kuat, masih teruk di FB, tetapi kerana ramainya pendakwah-pendakwah, ustaz-ustaz, ustazah kan menyampaikan ilmu di FB. Dulu IG, peringkat awal IG pun macam tu, banyak yang rosak kerana IG. Sekarang IG pun dah macam stabil kerosakan dan kebaikan. Kemungkaran dan juga makruf dan juga mungkar itu macam sama banyak. Lepas tu ada juga yang kata ustazah kena teruskan dakwah di TikTok. Sebab remaja-remaja yang rosak ramai berada di TikTok. Kalau ustazah tinggalkan TikTok, ustazah tinggalkan mada'u. Maksudnya sasaran dakwah. Sama ada banyak atau sikit kemungkaran, itu di luar kuasa kita. Yang kita berkuasa, yang mampu adalah teruskan dakwah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila saya baca tentang hadis-hadis Nabi, fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman tadi kita baca kan. Pagi melakukan kemungkaran, tengah hari melakukan kemungkaran, malam pun melakukan kemungkaran. Lagi hadis Nabi, pagi beriman, tengah hari kufur, petang beriman, malam kufur. Subhanallah. Dan Nabi sebut lagi tentang huru-hara akhir zaman apabila amanah diberikan kepada orang yang bodoh. Ruwaibidah. Orang yang bodoh Nabi sebut. Itu maksudnya golongan-golongan yang bodoh. Ustazah sebut bodoh. Sedap kan? Sebab kalau waktu lain tak disebut bodoh tu. Sekarang boleh, dalam ni bolehlah sebut bodoh. Sebab itu memang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Okey, saya nak bacakan sebenarnya sekejap. Okey. Nabi SAW bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan dusta yang menimpa manusia. Pendusta dipercayai, orang jujur didustakan, amanah diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidah turut berbicara. Nabi kata ruwaibidah turut berbicara. Lalu baginda ditanya, apakah ruwaibidah itu? Baginda menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Allahu Akbar. Pernah tak kita rasa kita lebih cerdik daripada menteri? Faham tak maksud saya? Kan ramai rakyat sekarang ni memang rasa, apalah awak macam ni pun boleh jadi menteri. Alah, hai takkan ni je tahap pemikiran menteri. Ustazah ni nak kena ni kan? Takkanlah yang ni pun boleh jadi timbalan menteri. Kalau macam tu bersepahlah timbalan menteri kat Malaysia ni. Contohlah.
Ini bukan saya rujuk kepada yang memerintah sekarang, secara umum. Dan menteri pula bukan Malaysia sini ya, Malaysia lain. Ada Malaysia lain, Ustazah nak cover kan? Subhanallah. Kebijaksanaan pemimpin ini, dia bukan hanya bijaksana di dunia. Urusan pemimpin Islam, dia kena bawa kebijaksanaan sampai akhirat. Ramai pemimpin hari ini yang memikirkan kemajuan dunia. Kemajuan akhirat dia asingkan. Jika boleh capai kemajuan dunia, dia akan buat apa saja. Contohlah macam ni kan. Bila bertukar menteri, bertukar apa? SOP, betul. Lagi bertukar apa lagi? Nak kata apa tu? Bukan visi misi, bertukar apa? Sistem lagi. Macam sistem pendidikan kita sekarang lah. Masing-masing nak bawa jati diri ataupun image masing-masing. Yang jadi mangsa guru, anak-anak kita jadi mangsa kan. Saya ni kan sampai peringkat rasa kita homeschooling lah, tapi rasa tak mampu. Faham kan? Kan anak kita ketinggalan. Tapi saya tengok anak-anak kami yang sekolah rendah, kesiannya belajar tinggi, dia orang pun tak faham. Kita nak ajar pun tak faham. Lepas tu dia orang rasa stres, kita pun stres. Sebab ingat zaman-zaman kita belajar kecil-kecil dulu, happy jugalah ya. Ingat yang main petang-petang. Maksudnya, beza jauh sangat. Lepas tu kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu tu lama dah lah cerita tu. Saya bukan kata menteri-menteri hari ini bodoh. Saya cuma bacakan hadis Nabi SAW. Nabi sebut akan tiba tahun-tahun penuh dengan dusta. Orang yang amanah dikhianati, orang yang khianat diberi amanah. Orang yang khianat diberi amanah. Apa ciri-ciri orang yang khianat? Apa ciri-ciri munafik? Nabi SAW sebut ayatul munafik salasah. Iza haddatha kadzaba. Bila bercakap menipu, tak tunaikan. Iza tumina khana. Bila diberi amanah dia khianat. Wa iza wa'ada akhlafa. Akhlafa lagi. Ada tertinggal ni. Iza hadatha kadzaba. Wa iza tumina, bila diberi amanah khana. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji dimungkiri. Allahu akbar. Dan kita mendoakan al-umara, para pemimpin hari ini adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin pada hari ini, pemimpin yang berkata benar. Pemimpin hari ini, pemimpin yang menunaikan janjinya. Supaya tidak menjadi sebahagian yang munafik. Sebab munafik ni lebih berat seksaannya daripada kafir berada di neraka yang paling rendah. Tapi kita tak boleh semudahnya menentukan siapa munafik. Bila ni, itu orang munafik dan sebagainya. Okey. Antara lagi tanda akhir zaman, ilmu akan diangkat. Nabi SAW bersabda tentang tanda-tanda kiamat, iaitu agama dicabut, banyaknya bencana, bakhil bermaharajalela, kedekut bermaharajalela, dan banyaknya al-harj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu al-harj? Rasul menjawab, pembunuhan. Allahu akbar, subhanallah. Jadi apa yang kita nak, bagaimana kita nak hadapi akhir zaman ni? Ada orang kata, ustazah, akhir zaman ni kena buat urusan sendiri, jangan fikir orang lain. Apa nak jadi dekat negara, apa nak jadi dekat pemimpin, apa nak jadi ahli ulama yang duk bergaduh tak habis-habis ni kan? Ahli ulama pun bergaduh, umarak politik tak payah cakap lah, bergaduh kan? Ni ustazah dah poning lah, tak payah fikir lah, fikir diri sendiri saja. Memang kita kadang rasa nak fikir diri sendiri, uruskan anak-anak, tak payah nak fikir semua tu. Tetapi kita akan ditanya oleh Allah besok. Akan ditanya, takkan terlepas. Sebab apa? Hadis Nabi yang sahih tu. Pemimpin, raja adalah pemimpin, akan ditanya akan kepimpinannya. Dan rakyat adalah pemimpin, akan ditanya akan kepimpinannya. Kita semua akan ditanya. Kita tak boleh kata, kita kata, okey, tak apalah, serahlah, tak payah fikirlah dia orang tu. Tak. Kita akan memberi kesan bila berlakunya election. Betul kan? Bila ni election ni? Sabar ke tak sabar ni?
Tak ada rasa dah. Kalau nak tak ada rasa dah. Kalau dulu ikuti lagi berita-berita tentang politik, sekarang dah tak reti nak baca dah. Sebab apa? Dah tahu nak beza dah ustazah. Yang mana baik, yang mana buruk, yang mana betul, yang mana salah. Dan memang Nabi sebut inilah huru-hara akhir zaman. Kebatilan dan kebenaran bercampur-campur sehingga kita tak boleh nak bezakan. Tetapi yang mana Nabi sebut tadi berkenaan dengan ilmu akan diangkat. Maksudnya orang yang sentiasa menuntut ilmu, insya-Allah dia sentiasa berada di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menempuh jalan yang ada padanya ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia akan dipermudahkan Allah jalan-jalan ke syurga. Allahu akbar, subhanallah. Jadi kita tidak boleh berhenti berdoa untuk para pemimpin kita supaya Allah berikan taufik dan hidayah. Kerana kesilapan pemimpin walaupun kecil besar sangat kesan dia. Dan kebaikan pemimpin walaupun kecil tapi besar sangat manfaatnya. Kerana apa yang dia buat, silap sikit ataupun baik yang sikit, dia memberi kesan kepada menyeluruh, dia memberi kesan kepada ummah, kepada rakyat dan sebagainya. Kalau pemimpin kata, masyarakat ni netizen Syed saya salah je. Memang sebab bila jadi pemimpin salah kecil pun memang jadi besar. Sebab dia menjadi contoh tauladan. Dia kalau kita buat keputusan salah dalam keluarga, efek pada keluarga yang kecil, anak-anak, keputusan yang salah. Tapi jika pemimpin buat keputusan yang salah, buat keputusan dengan hawa nafsu, bukan buat keputusan dengan hasil istikharah, minta petunjuk, minta doa, kongkong baca doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu rahmatmu dan sempurnakanlah urusan kami dengan petunjukmu yang jelas. Allahu akbar, subhanallah. Para pemimpin-pemimpin terdahulu yang soleh, yang beriman, mereka bukan meletakkan rasa hebat itu kepada kita ada jumlah jemaah-jemaah menteri yang hebat-hebat. Okey, ni latar belakang ni, latar belakang ni. Betul, ini zamannya. Kan ini doktor, ini pangkat ni. Tetapi yang diperlukan adalah hati yang memimpin umat, memimpin agama dan memimpin negara dengan hati yang tawaduk kepada Allah, bergantung harap kepada Allah, meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan kita jangan putus asa, teruskan berdoa. Alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sekarang ustazah nak pergi ke whiteboard. Saya akan berkongsi doa, dan ini doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas tu kita akan pergi kepada syarat sah 2 kalimah syahadah. Doa ni tuan-puan sekalian, doa yang Nabi sarankan, Nabi suruh kita baca setiap kali selepas baca tahiyat akhir. Dan insya-Allah siapa yang membaca doa ini, sahabat-sahabat, akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Kan kita duk sebut-sebut dah rasa takut tu kan. Tak rasa takut, buat-buat takut lah ya. Sebab tak ada jaminan pun kita selamat ya. Kalau kita rasa sekarang umur kita dah 40 macam dah stabil dah ni, tak ada jaminan. Hari tu di Terengganu, ini kisah benar, ada seorang anak datang, ustazah boleh tak doakan nenek saya? Kenapa dengan nenek? Ustazah, nenek saya, dia masa muda, solat jaga, kuat baca Quran, kuat zikir. Sekarang nenek umur berapa? Sebab bukan untuk mak, untuk nenek. Sekarang nenek umur berapa? Dia tanya, saya tanya. Umur dah 60 lebih ke 70 lebih? Dah tua sangat lah, 70 lebih kot. Kenapa dengan dia sekarang? Dia tak nak langsung solat, dia tak nak langsung dah puasa, dia tak nak langsung dah baca Quran. Saya tak tahu, kami anak cucu dah tak tahu nak buat macam mana. Dia cakap sambil menangis. Kenapa? Ke dia dah tak sihat? Ke dia dah nyanyuk? Tak ustazah, dia tak nyanyuk dan dia tak sakit. Dia ingat kami semua. Lepas tu dia buat apa sekarang? Dia duduk, dia makan, lepas tu dia tidur, lepas tu kadang dia layan TV. Semayang pun tak nak ustazah, tak nak solat langsung. Tapi dulu ustazah dia kuat solat dengan solat sunat, dia puasa. Lepas tu dia banyak baca Quran, dia bukan tak boleh baca Quran ustazah. Tak tahu kami nak buat macam mana kerana bimbang
akhir kematiannya dan kadang tidak solat. Sebab itu kita sebutkan, umur berapa pun jangan selesa dengan apa yang kita tahu, apa yang kita faham, apa yang kita miliki pada saat ini. Tidak ada jaminan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Lepas tu saya mula tanya, saya kata, sebenarnya kenapa ya nenek jadi macam ni? Mungkin ada punca-punca dia. Mungkin ada sebab-sebab dia. Lepas tu dia macam berfikir, mungkin ada sebab ustazah. Walaupun dia solat, tapi dia baca Quran dulu apa semua, tapi dia tidak menjaga lidahnya. Dia kurang menjaga lidahnya. Selalu menyakiti hati orang sekeliling. Dan mungkinlah kan, subhanallah. Terus saya teringat ada satu kisah ni. Seorang hamba Allah ni, dia kurang adab dengan guru dia. Ini bukan saya nak sebut pasal saya ya, saya bukan guru, saya bukan orang soleh, saya bukan orang alim. Maksudnya saya ni tak ada karamah apa-apa. Saya ni tak ada, subhanallah, lebih kurang sama je dengan tuan-puan sekalian. Oh, masa ni Ustaz Luqman ke cerita, saya tak ingat siapa yang bercerita, Ustaz Luqman, masa ceramah webinar gitu. Dia kata ada seorang hamba Allah ni, dia bisnes tak jadi-jadi. Bisnes tak jadi-jadi. Orang lain buat jadi, dia buat sama tak jadi. Dia berniaga, asyik bankrupt, rugi. Sampailah dia macam dah buntu. Kenapa? Dah pergi kursus, dah buat apa yang buat, tapi tak menjadi-jadi. Hutang semakin bertambah. Kemudian bila dia rujuk kepada, saya tak ingatlah dia rujuk kepada ustaz tu ke ataupun dia rujuk kepada orang lain. Lalu dia tanya, ada tak apa yang kamu buat pernah menyakiti hati orang, yang mana orang-orang itu maksudnya menyakiti dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan? Allahu Akbar. Staff dia. Bukan staff dia yang buat dia. Lepas tu dia pun kata, maksudnya staff dia menyebabkan dia bankrupt tu. Ibu dia. Okey. Lepas tu rupanya dia pernah menyakiti guru dalam kuliah ke macam mana. Dia macam maksudnya ialah jangan main-main dengan orang soleh dan orang alim. Dia ada mungkin salah faham dengan seorang alim ulama, dengan guru, dengan syekh, saya tak pastilah dengan siapa. Mungkin dengan kata-kata dia ke apa ke kan. Lalu orang soleh ni cuma sebut, kalau macam dia sebut ayat, saya tak ingat ayat apa, contohlah, tak senang hidup orang macam ni. Contoh ayat simple je, bukan dia angkat doa ke tak. Guru ni hanya sebut, tak mudah hidup dia ni, susah ni, tak senang hidup orang macam ni. Dia sebut macam tu je, guru sebut macam tu. Memang susah sungguh hidup dia, tak senang-senang, susah manja. Akhirnya dia pergi minta maaf, dia teringat balik, dia pergi minta maaf. Nak kata lidah orang soleh ni Allah makbulkan, bukan dia doa minta betul-betul, dia cuma sebut begitu. Lalu orang soleh ni pun memaafkan dan mendoakan kembali. Dia pun tak terfikir nak bagi kesan macam tu. Lepas tu alhamdulillah pulih semula kehidupannya, perniagaan pun menjadi. Dan ramai saya jumpa kisah tak berjaya kerana ibu bapa. Tak berjaya kerana ibu bapa. Allahu Akbar. Sebab itu kita kena bantu anak kita. Kalau dia menyakiti hati kita, pertama memaafkan, redha. Sebab mungkin anak kita buat begitu kerana kesilapan kita, kerana kekurangan kita. Dia pernah trauma dengan kita, dia pernah ada dendam dengan kita dan sebagainya. Maafkan. Kalau tak mampu maafkan, berterus terang dan harap anak itu sedar dan meminta maaf dengan kita. Allahu Akbar. Sebab apa? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya. Bila terhalang rezeki untuk kita setelah berusaha, kena fikir, kenapa ada, apa yang menyebabkan terhalang ni? Mesti ada sebab ni. Kenapa ni? Kehidupan kita tak tenang ni, tak bahagia ni, mesti ada kaitan. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah kita akan pergi dekat whiteboard. Muslimin muslimat. Okey. Okey. Antara waktu
Datanglah 2 orang adik, cepat sikit. Kalau kat rumah memang suami je lah kan, 2 orang cepat. Kamu ubah yang ni, seorang ubah yang ni. Dah ada ramai-ramai kan. Ni bukan waktunya nak train-train ni. Train tu sebelum kuliah. Okey, kena buat naik. Okey. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, Iza faragha, apabila kamu selesai, Iza faragha ahadukum minat tasyahud, apabila kamu selesai membaca tasyahud akhir, falyata'awwaz billahi min arba', maka mohonlah berlindung dengan Allah daripada 4 perkara. Subhanallah. Saya jadi nak ke sini lah pula. Tak apa. Boleh ni. Kan tu. Okey. Nabi kata setelah tahiyat akhir, innaka hamidum majid, kita diminta untuk berta'awuz. Ta'awuz ni mohon perlindungan daripada 4 perkara. Dan ini di antara waktu paling afdal berdoa. Bila waktu afdal berdoa? Sujud. Setiap kali sujud dalam solat. Bukan sujud akhir. Sujud pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Kalau Zuhur, kalau Asar, semuanya afdal. Sama saja. Ke taraf yang terakhir lagi afdal? Tak, sama saja. Tidak ada beza. Cuma kita membiasakan sujud akhir baru berdoa kan. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang tak berimam, kita boleh je setiap kali sujud berdoa. Dan waktu afdal berdoa juga adalah selepas tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Lepas tu duduklah lama-lama berdoa. Bukan doa ni saja. Duduk, bacalah doa dalam hati kalau bahasa Melayu. Itu waktu afdal. Bahkan alim ulama bincang, mana lebih afdal? Berdoa selepas bagi salam ataupun sebelum bagi salam? Dan sebahagian besar, maksudnya jumhur, yang paling tepat, yang lebih afdal adalah sebelum bagi salam. Kan kita banyak berdoa selepas bagi salam kan? Kita pun baca doa. Dah bagi salam, baca doa. Tapi sebenarnya yang lebih afdal sebelum bagi salam. Ketika masih dalam solat. Ustazah boleh baca doa saya? Boleh. Nak baca Rabbana atina, nak baca Allahumma ighfir lana, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina, Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni. Mana-mana kita hafal. Ustazah tak ingat, bacalah doa dulu antara 2 sujud pun. Rabbi ufilli warhamni wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afa'ani. Allahu Akbar. Okey, Nabi SAW bersabda, apabila kamu selesai membaca tasyahud akhir, maka mohonlah berlindung dengan Allah daripada 4 perkara. Daripada siksaan kubur, daripada siksaan neraka jahanam, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, serta daripada kejahatan Al-Masihud Dajjal. Allahu Akbar. 4 perkara yang Nabi pesan sebelum bagi salam, mohon perlindungan 4 perkara ni. Dan semua 4 perkara ni tadi kita dah sebutkan di awal sampai sekarang. Apa dia? Daripada siksaan kubur, daripada siksaan neraka jahanam, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Tadi kita cerita fitnah TikTok, media sosial semua. Lepas tu kita cerita ada seorang makcik tua umur dah 60 ke 70 lebih. Masa mudanya kuat salat, kuat zikir, kuat baca Quran. Tetapi sekarang ketika umur dah hujung-hujung usia, langsung tak nak semayang, tak nak baca Quran, semua tak nak. Anak cucu tak kerti nak buat apa. Neneknya sehat, tak ada sakit apa-apa. Cergas, mata boleh dengar, boleh lihat, telinga semua boleh dengar. Jadi kita kena minta dengan Allah daripada fitnah kematian yang buruk. Allahu Akbar. Kemudian daripada kejahatan Al-Masihud Dajjal. Jadi doanya apa dia? Kita baca hadis sahih seterusnya. Itu hadis sahih ya, riwayat Muslim. Hadis sahih seterusnya riwayat Bukhari. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa di dalam solat setelah selesai baca tasyahud akhir. Dengan doa, ini doa daripada Nabi, Allahumma inni a'udzubika
min azabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Saya akan tulis. Jangan risau. Angguk-angguk saja tu kan. Macam boleh tangkap kan. Yang bermaksud, adapun Rasulullah berdoa di dalam solatnya selesai membaca tasyahud akhir, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada siksaan kubur, aku berlindung denganmu daripada fitnah al-masihud dajjal, dan aku berlindung denganmu daripada fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung denganmu daripada perbuatan dosa dan hutang. Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan barakah doa ni kita bebas hutang sebelum mati. Kita bebas hutang, tak ada hutang, semua dapat bayar. Jangan fikirlah macam mana Allah nak tolong, Allah boleh buat. Memang tak mustahil. Kami dah lalui dah pengalaman tu. Tapi sekarang berhutang balik. Berhutang dengan pembekal lah. Subhanallah. Ya. Boleh? Ya, hutang solat, hutang puasa semua kan. InsyaAllah nanti kita jawab. Okey, tapi soalan tu memang bagus lah, memang penting. Ramai yang nak tahu macam mana nak tak tahu pula tu jumlah puasa yang nak kena ganti, jumlah solat dan sebagainya. Ustazah minta kepada tim, pada semua staff, wajib hafal doa ni hari ni. Lepas tu kepada semua yang hadir pun boleh jugalah, tapi kita tak boleh nak wajibkan kepada orang awam kan. Wajib hafal petang ni sebelum balik. Semua kena tasmik dengan Ustaz Hamizan, dengan Ustaz Razali. Tadi nama Ustaz Razali yang mulakan bacaan Quran yang sangat indah, subhanallah, kemudian zikir-zikir dengan alunan yang sangat indah. Kalau tak buat macam ni, saya tak tahu, rupanya di kalangan staff ramai ada bakat-bakat yang sangat indah, sangat manis, sangat sedap didengar. Jadi insya-Allah boleh tak ni semua? Yang muslimat pula tasmik dengan Ustazah Najwa, Ustazah Tufah dengan Ustazah tengok sini Ustazah Tufah dengan Ustazah Izzati. Boleh tak ni? Boleh ya? Boleh ya? InsyaAllah. Jadi hari ni cuba hafal dalam tempoh kerja. Lepas tu adik boleh juga ni nak pusing tengok hafal dalam tempoh kerja. Lepas tu nanti kita tasmik sebelum balik, wajib. Ustazah dah mula nak fikir dah ni step-step seterusnya. Lepas ni kita akan esok pula mungkin kita akan tasmik maksud bacaan Al-Fatihah. Kemudian tasmik maksud bacaan At-Tahiyat. Tasmik maksud bacaan, sebab semua dah hafal ni kan, maksud bacaan doa kunut, maksud bacaan duduk antara dua sujud. Sebab saya pernah jumpa ada satu syarikat ni, syarikat juta-juta, ratus juta dia punya untung. Dia jemput saya ceramah, CEO dia kata, Ustazah, tahun ni PKP turun sale, turun keuntungan kurang dalam 100 juta lebih. Habis tu sama ni untung berapa ratus juta kan, syarikat gergasi besar. Lepas tu kan yang menariknya, bila antara perbualan kami, saya dengan suami dengan CEO, kata Ustazah, antara yang saya wajibkan dengan staff, tasmik bacaan dalam solat. Tasmik bacaan dalam solat. Dan saya tak ukur kejayaan, kebagusan staff ini dengan gini-gini. Tetapi saya dapati bila mereka ni mula hafal, ingat bacaan dalam solat, dia punya kesan kepada kualiti kerja tu semakin meningkat. Dia kata, ya kami buat juga kursus-kursus, team building apa. Tetapi dia kata sebenarnya build yang paling utama dalaman, rohani. Dia orang akan jadi amanah, dia orang akan buat kerja sungguh-sungguh. Dia orang kurang daripada gangguan, daripada hawa nafsu, iblis, syaitan dan sebagainya. Kerana itulah musuh kita. Saya belajar daripada situ, tapi saya mula agak lambat pula. Kita tak pernah lagi tasmik. Jadi insya-Allah petang ni kita tasmik doa ni. Jadi saya nak tulis doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kena alih semuanya dekat sini. Sebab Ustazah akan tulis ni. 2 orang lah, cepat sikit, dek.
Okey. Tak apa ya, nanti kita bagi dulu yang live sama-sama tengok. Okey. Doa Nabi sebelum salam. Tengok tak dia gegar-gegar ni? Saya dah sebut semalam, memang dia kena letak kertas, kamu ikatlah terus. Sebab dia tak rapat tahu belakang. Bila saya nak tulis, nampak tak dia gerak-gerak. Dan itu di antara yang Ustaz Tengku akan pastikan sebelum saya menulis. Doa Nabi sebelum. Kamu boleh buat sekarang. Kamu lipat-lipat kertas, lepas tu dia tak rapat belakang ni. Semalam kita dah tegur. Doa Nabi sebelum salam, selepas tahiyat. Selepas tahiyat akhir. Okey. Doa Nabi sebelum salam, selepas tahiyat akhir. Subhanallah. Allahumma inni a'udzubika min Kalau ada seorang duduk atas ni kan, selalu tolong Ustazah dekat sikit. Okey juga. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Min azabil qabr. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnati al-mahya min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat Kalau tak hafal, tak boleh tasbih, tak boleh balik hari ni kerja ni. Wa fitnatil mamat. Sebenarnya insya-Allah tak susah pun ni. Hari ni tak jadi kerja, duk ngapal je. Mamat tak apalah. Wa fitnatil mamati. Allahumma inni. Allahu akbar. Memang bagus sangatlah doa ni kalau kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami
minal ma'thami wal maghrami. Tak apa, nanti kita ni wal maghrami. Ghin wal maghrami. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi kepada maksud. Allahumma. Maksud dia apa Allahumma? Apa maksud Allahumma? Ya Allah. Ini cepat. Sesungguhnya Allahumma, ya Allah, sesungguhnya saya. Nak buat aku pun boleh. Ya Allah, sesungguhnya saya. Ini sesungguhnya. Boleh je. Ini sesungguhnya saya. A'udzubika. Sesungguhnya. Ini sesungguhnya aku mohon. Tak apalah. Aku mohon berlindung. Berlindung. Bika, daripadamu. Ya, denganmu. Min, daripada. Ini min ya. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku mohon berlindung denganmu. Min, daripada azabil qabr. Azab kubur. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung denganmu. Min fitnah, daripada fitnah. Okey. Ada yang ingat bila fitnah ni, iaitu masuk fitnah, ramai yang ingat bila kita cakap sesuatu tentang hal orang, benda yang tidak benar, itu fitnah. Tetapi yang dimasukkan fitnah di sini juga adalah tipu daya ataupun ujian. Itu juga membawa masuk fitnah. Tipu daya, ujian yang datang, tipu daya Al-Masih Dajjal. Kenapa Al-Masih? Sahabat-sahabat sekalian, kenapa Al-Masih? Apa maksud Al-Masih? Ustaz-ustaz, apa maksud Al-Masih? Perkataan Al-Masih tu maksud apa? Cari-cari. Kenapa Ad-Dajjal Al-Masih, Isa Al-Masih? Kenapa Nabi Isa Al-Masih? Kenapa Dajjal pun Al-Masih? Cuba tengok apa maksud Al-Masih. Ustazah tak tahulah tu kan, buat-buat tanya. Al-Masih tu maksud apa? Yang suci. Jumpa tak perkataan Al-Masih? Al-Masih secara bahasa dari kata masaha yamsahu. Masah yang artinya mengusap, menghapus atau pergi. Ia juga dikaitkan dengan kalimah kata Al-Masih berasal pada bahasa Ibrani adalah berkat. Yang ini keberkatan yang diberikan kepada Nabi atau orang yang meniadakan kezaliman dan memberikan petunjuk untuk manusia. Al-Masih juga mengandungi maksud raja. Mula tanzim mereka bahawa orang yang mempunyai kuasa atau kerajaan kepadanya diusap, maka suci dengan minyak suci dalam satu upacara masaha. Okey. Makna Al-Masih, Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal. Dajjal nanti dia juga mengaku yang dia ni boleh menyucikan. Bila dia sapu, maksudnya dia boleh menyapu ataupun masaha tu kan sapu, betul kan? Masa tu kan usap, sapu. Dia boleh menyapu muka bumi ini dengan kebaikan. Dia boleh menyapu seseorang itu seolahnya dengan sapuan ataupun dengan sentuhannya. Seseorang yang sakit boleh sembuh
Seseorang yang miskin boleh kaya, orang yang lapar boleh jadi kenyang. Okey. Makna Al-Masih dapat berubah sesuai konteks, seperti kata Isa dan Dajjal yang memiliki makna yang berbeza. Al-Masih dikaitkan dengan Nabi Isa, Al-Masihu Isa ataupun Isa Al-Masih, ertinya orang yang benar. Demikian menurut Abu Haisam. Menurut Ibnu Sidah, kata tersebut disandarkan kepada Isa kerana kejujurannya atau orang yang selalu berjalan di bumi tidak menetap. Mengusap dengan tangannya kepada orang yang buta matanya dan bermakit kusta menjadi sembuh atas izin. Kenapa, Dik? Okey, ya. Okey, dikatakan Al-Masih artinya seorang raja sekian-sekian. Okey. Adapun kata Al-Masih dikaitkan dengan Dajjal, artinya sifat yang buruk, buta mata. Demikian menurut Abu Ubaidah. Kata Dajjal itu sendiri memiliki erti menarik, menyerat, pendusta, pemasu atau orang yang buta matanya. Okey. Dan dalil kenapa disebut Isa Al-Masih dan Ad-Dajjal Al-Masih, ini disebutkan di dalam satu hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'iz fi salatihi min fitnati Dajjal. Perkataan Al-Masih juga disebutkan di dalam doa yang kita kongsikan ini, min fitnatil Masihid Dajjal, daripada fitnah sapuan ataupun sentuhan, masahah tu sentuh sapu ataupun fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Dan antara yang pernah saya baca juga, kerana Dajjal nanti dia akan gelarkan dirinya membawa kebaikan. Jadi manusia yang beriman dia tahu ini masih Dajjal dan ini Al-Masih wa Isa. Orang beriman boleh membezakan mana Al-Masih, mana yang benar, mana yang membawa kepada jalan-jalan ke syurga. Yang ini nampak syurga dunia tetapi hakikatnya adalah membawa kepada neraka. Jadi keduanya Al-Masih, umat Islam ataupun orang beriman yang boleh membezakan di antara dua Al-Masih. Tetapi orang yang munafik, orang yang kufur, mereka menerima bahawa Al-Masih, orang yang maksudnya orang yang benar itu adalah Ad-Dajjal. Okey. Jadi sebab itu mudah-mudahan terjawab ya bila kita sebut min fitnatil Masih, daripada fitnah Al-Masihud Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Okey, Al-Masih maksud kita nak sebut apa ni Al-Masih di sini? Yang membawa ataupun menyapu, ataupun yang Ustaz tolong saya Ustaz, kita nak tulis istilah apa di sini? Al-Masih yang menyapu ataupun yang menyentuh, ya. Betul, Al-Masih ataupun sentuhan ataupun yang meliputi, maksudnya fitnah yang dibawa oleh Al-Masih. Al-Masih ni lebih kepada gelaran lah, sebab alif lam ma'rifah kan. Al-Masih Dajjal, Dajjalah ini nama dia. Wa a'udzubika, dan aku berlindung, sama dengan atas, min daripada, sama, fitnah ujian, tipu daya, al-mahya hidup, ataupun kita tulis kehidupan, fitnah tipu daya sepanjang kita hidup, wa fitnatil mamat, dan juga ujian ataupun tipu daya al-mamat, kematian. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Allahumma inni, ya Allah, macam biasa ke atas, ya Allah, ini sesungguhnya, a'udzubika, rujuk balik perkataan di atas, aku mohon berlindung denganmu, minal ma'sami wal maghrami, daripada ma'sam ni ismun kan, dosa, daripada dosa, maksiat, wal maghrami, daripada hutang. Kita boleh katakan hutang ni dua-dua lah. Hutang fizikal dan juga hutang yang kita tak nampak. Nak sebut apa ya? Hutang fizikal dan hutang batiniah. Boleh lah.
Hutang yang zahir ataupun hutang yang batin, ataupun hutang yang maknawi, dari sudut hutang solat, hutang puasa. Allah beri kemampuan untuk kita settle dulu hutang kita dengan Allah. Hutang puasa, hutang solat, mungkin hutang zakat, kan? Mungkin hutang apa lagi? Hutang haji kita belum kita tunaikan. Jadi kita bagi dulu dia orang snack. Okey. Sebenarnya doa antara tasyahud akhir dan salam ini ada beberapa doa. Namun inilah di antaranya, dan hadis-hadis adalah hadis yang sahih. Lalu Nabi SAW bertanya, okey. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini yang lain. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Boleh letak tepi sebab dia orang dah snap. Bila dia orang dah snap, kita letak tepi. Okey. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku satu doa untuk aku membacanya di dalam solatku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang ni kita tak tasmik lagi ni, jangan risau ya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku dan tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau. Maka Kau ampunilah dosa-dosaku serta rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Dan ada beberapa doa, kalau kita dapat hafal doa ni pun dah sangat terbaik dan sangat indah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan hadir majlis ilmu. Ini dalam, saya saja nak bagi semangat pada tuan-puan sekalian lah. Yang mana saya tak ingatlah, mata memang saya tak ingat, tapi ayat terjemahan pun saya tak ingat secara jelas, mungkin boleh cari. Antara kelebihan orang yang menuntut ilmu, Allah akan murahkan rezeki. Pernah ditanya kepada alim ulama, rezeki sempit dan sebagainya, nak bayar hutang, nak bebas hutang. Lalu ulama tu menyarankan hadirlah ke majlis ilmu. Lepas tu bila ditanya apa kaitan, kan ingatkan nak bagi amalan-amalan untuk tambah rezeki, ataupun tips-tips berniaga ke, ataupun amalan-amalan nak bebas hutang. Tetapi yang disarankan adalah hadirlah ke majlis ilmu, kerana ia memang ada kaitan dengan satu hadis Nabi SAW, kelebihan orang yang hadir ke majlis ilmu. Subhanallah. Baiklah, saya nak padam. Dek, boleh padam tak? Semua dah salin? Tak apa, kalau tak salin, tengok balik live, nanti tengok. InsyaAllah. Boleh ya? Tolong padam. Kalau kita baca tu, masyhur kan, yang tu, kita dalam bahasa Melayu, aku berlindung ini. Boleh ke? Okey. Soalan yang sangat baik. Teacher kita tanya, macam mana kalau kita baca doa ni tadi dalam bahasa Melayu? Ya Allah, aku mohon berlindung daripadamu ya Allah. Daripada yang pertama daripada azab kubur. Yang kedua daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Yang ketiga daripada fitnah kehidupan. Yang keempat daripada fitnah kematian. Yang kelima daripada melakukan dosa dan maksiat. Yang keenam daripada hutang. Jadi boleh tak nak baca doa ni dalam bahasa Melayu? Selepas innaka hamidum majid, ya Allah Okey, jawapannya membatalkan solat. Sekiranya dibaca dalam bahasa Melayu dan dilafazkan. Tapi kalau tak lafaz dalam hati, sebab tak hafal lagi ni bahasa Arab ni, tak hafal lagi dalam bacaan Nabi ni. Lepas tu kita pun tahiyat. Lepas tu kita pun membayangkan, mungkin pejam mata ke, celak mata pun boleh, tapi pejam ni sebenarnya nak bawa fokus kan. Kita pejam, lepas tu kita bayangkan doa tu dalam hati. Kepala tu bergerak-gerak tu. Kalau saya lah, kalau dalam hati macam jadi bergerak-gerak. Tak batal solat, boleh. Okey. Tapi dia kurang sikit lah penghayatan. Faham kan? Sebab susah ni nak baca dalam hati. Jadi usaha ya. Dan tasmik sendiri. Kalau nak tasmik dengan kami pun boleh juga. Saya sebenarnya boleh je kita tak hafal penuh.
Hari ni doa dulu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Yang tu dulu. Lepas tu nanti tambah sampailah lengkap. Tapi nak dalam hati tak ada masalah. Dan kalau tak hafal lagi doa tu, boleh je baca mana-mana doa sebelum bagi salam. Ustazah dah bagi salam baru teringat. Boleh ke baca lepas tu bagi salam balik? Dah bagi salam, dah terputus dengan solat, bacalah lepas solat. InsyaAllah selepas tu teringatlah. Waktu sujud akhir, kita boleh baca juga. Tapi kalau kita solat berimam, jangan sampai imam bagi salam, bimbang, kita terputus dengan imam. Sebab itu kalau nak sujud lama pun, yang terakhir tu, sebab apa? Dah ada 3 rukun lepas tu. Duduk tahiyat itu pun rukun. Lepas tu baca tahiyat rukun. Lepas tu apa lagi? Selawat dalam tahiyat rukun. Salam rukun yang keempat dah. Kalaulah kita nak doa lama-lama solat berimam, sampai imam dah bagi salam, kita dah terputus dah dengan imam. Jadi kalau nak sujud lama solat berjemaah boleh. Jangan sampai imam bagi salam. Tapi kita boleh agaklah tu ya. Kalau solat seorang-seorang, biarlah setiap kali sujud tu baca doa. Saya dah allocate siap-siap. Sujud pertama doa untuk siapa? Sujud kedua doa untuk siapa? Sujud ketiga doa untuk apa? Dah bahagikan dah. Banyak-banyak doa yang kita hafal tu. Sujud pertama baca doa apa? Sujud kedua, biar jadi rutin. Jangan nak cepat-cepat bangun daripada sujud. Ia sangatlah merugikan. Sebab itu waktu antara yang paling afdal, paling dekat kita dengan Allah. Masa sujud, saya pun doa dalam hati. Doa, ya Allah, perniagaan ini berkat ya Allah, lepasilah dengan bolehlah ya Allah, bayar hutang dengan pembekal ni ya Allah, dah jadi makin naik dah ni sejak buka galeri di Terengganu. Dalam hati tu sebut. Orang ingat buka cawangan Terengganu, banyak duit Ustazah. Sampai ada orang datang jumpa staf-staf di Terengganu, Ustazah Asmat, duit daripada mana banyak sangat? Padahal dengan buka galeri tu, buka cawangan, makin tak ada. Sebab semuanya kos. Kos renovation, kos tambah pekerja, kongsi rezeki apa semua. Pasut kos lagi dengan pembekal, tambah stok. Ya Allah, dalam hati ni, ya Allah. Hari-hari mikir tu, luah ketika sujud. Allah maha memahami, Allah beri jalan-jalan rezeki yang lain untuk menampung. Sebab jualan tu, bukan hari ni kita beli stok 300,000, esok ada 3,000 orang beli. Esok adalah jualan 2,000 lebih. Nak habis stok 300,000 tu makan masa bila? Tapi pembekal dah bagi masa kita sebulan. Ustazah, sebulan tolong selesai ya. Saya nak rolling modal saya juga. Kita punya ambil stok tu 300,000. Mikir. Kita pun tak nak dibelenggu hutang macam ni, susah hati. Kalau staff dia tak menanggung tu beban tu, kita majikan ni yang berurusan dengan pembekal kita, orang tu cari kita, bukan cari staff. Allahu Akbar. Nak luah masa mana? Luah masa sujud tu lah. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Dah bawa lagi jauh. Dek, Ustazah nak tu. Okey, ni saya tak akan syarah, saya cuma tulis saja. Lafaz 2 kalimah syahadah. Syarat sah syahadah. Kalimah la ilaha illallah ada 8. Dan kita akan syarah besok. Hari ni saya akan tulis secara umum sahaja. Kalau syarah sampai Zuhur. Tinggal saya seorang-seorang je, semua dah balik. Okey. Syarat sah kalimah syahadah. Okey. Syarat sah kalimah syahadah. Apa dia kalimah syahadah? La ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tak payah tulis ya. Bila sebut kalimah syahadah, memang kena dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, esok kita terangkan apa maksud kalimah syahadah. Syahadah maksud dia apa? Penyaksian. Allah yang syahid maksud dia apa? Allah yang maha menyaksikan. Allah lah sebaik-baik saksi kepada semua perbuatan kita. Dan apabila kita difitnah, insya-Allah Allah juga akan membersihkan kita, kerana Allah lah sebaik-baik saksi. Kalau manusia jadi saksi, belum tentu saksi tu boleh tolong kita. Tapi bila Allah jadi saksi, Allah boleh menolong kita. Jika kita benar-benar mengucapkan kalimah syahadah dalam erti kata yang sebenar. Okey. Yang pertama, dalam kita mengucap kalimah syahadah kena ada ilmu. Yang kedua, kena ada yakin.
Yang ketiga, kena ada menerima. Qabul kan, menerima. Ijab qabul kan, menerima. Maksudnya bila ijab tu apa? Ustaz, dah nikah ni kan. Ijab maksud apa? Qabul maksud apa? Ijab apa maksud ijab? Oh, dia kata sebab tak nikah lagi. Ni yang nikah. Ustaz Razali, maksud ijab apa? Qabul apa? Qabul tu penerimaan lah. Ijab tu macam pemberian. Maksudnya itu adalah lafaz bila kita diberi amanah, ijab. Kemudian qabul, menerima amanah. Jadi bila kita ucap kalimah syahadah, ada situasi yang mana kita ada proses penerimaan. Kita terima apa masa ucap kalimah tu. InsyaAllah esok kita syarah. Yang keempat, kita perlu ada patuh. Bila dah menerima, apa yang menuntut kita daripada penerimaan tu? Yang kelima, iaitu membenarkan. I'tiqad, membenarkan. Okey. Kemudian yang keenam, perlu ada ikhlas. Kemudian yang ketujuh, ada cinta, mencintai kalimah tu. Dan yang ke-8, perlu ada menolak. Nanti kita jelaskan esoklah. Apa ni tiba-tiba menolak pula ni kan? Bila ucap kalimah syahadah, ada sesuatu yang kita tolak. Lepas tu mengucap dengan rasa cinta. Maksudnya bab cinta inilah ada masuk sikit, sebenarnya semua berkaitan ilmu tasawuf juga. Tetapi ucap dengan rasa cinta. Sebab itu kena faham dulu, kena ada ilmu, kena memahami, barulah akan datang rasa kalimah itu disebut dengan rasa cinta. Jadi insya-Allah nak syarah satu-satu ni bila saya rujuk yang ditulis. Dan mungkin ada yang sebut 7, ada yang sebut 6 syarat syahadah. Lepas tu kalau kita dengar Tok Guru ada mengajar syarat syahadah ada rukun dia ada 4. Kan? Ada 4 rukun syahadah. Ini syarat, lepas tu ada rukun pula. Ya. Nanti kita akan pergi. Kemudian kita akan sampai lepas tu kepada persoalan perkara yang membatalkan syahadah. Perkara yang membatalkan syahadah. Contoh kan ada orang bergurau. Aku bukan orang Islam. Kenapa engkau tak puasa? Aku bukan orang Islam. Kau ni biar betul. Alah, gurau pun tak boleh. Batal tak syahadah dia? Walaupun bergurau. Dalam hati dia tak keluar Islam. Hati dia tak i'tiqad dia nak keluar Islam, tapi mulut dia kata aku bukan orang Islam. Engkau ni main-main pula. Lafaz cakap aku bukan Islam tu, aku bukan Islam itu, kalau mazhab Syafi'i kita dah murtad, keluar daripada Islam, dia kena ucap syahadah balik. Tapi ada pendapat mazhab lain mengatakan belum murtad kerana hati dia tak i'tiqad. Tapi nak selamat ucap syahadah balik. Kerana adanya amaran daripada Allah, sampai Allah turun, dan perkara ini berlaku di zaman Rasulullah. Sampai turunnya firman Allah berkenaan, adakah kamu ingin mempermainkan Allah dan Rasulnya? Dijadikan mainan, dan Allah perintahkan tinggalkan mereka yang mempermainkan agama Allah. Maksudnya tak boleh buat gurau. Benda lain nak bergurau boleh, jangan bergurau. Aku bukan orang Islam, kau je orang Islam. Kau biar betul, jangan sebut. Sebab itu bila belajar syahadah, dia akan belajar bab perkara yang membatalkan syahadah. Sama ada bergurau atau sungguh-sungguh. Kadang syahadah boleh terbatal dengan perbuatan. Dia tak sebut, kata pun tak ni, tetapi perbuatannya telah membatalkan syahadah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kepada orang lelaki lagi patut belajar, sebab dia kena pastikan isteri, anak-anak dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Na'udzubillah min zalik, kerana syahadah lah akan menentukan sama ada kita ni Islam ataupun tidak, syurga ataupun neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi terima kasih kepada semua. Hari ni nampaknya masih lagi 8.30 baru habis.
Tapi mungkin itulah ya waktu yang sesuai. Kita cuba lagi lah untuk singkatkan selesai pukul 8. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa staff tasmik sebelum balik. Boleh ke boleh? Boleh, insya-Allah. Bantu kawan-kawan kita yang bukan pengajar Islam, mungkin bagi dia susah sikit nak hafal. Mungkin macam Fakhrul, sudah dah lah ustazah nak tasmik apa semua kan, risau. Insya-Allah Fakhrul dah hafal tu. Kan? Boleh lah dia anggut cepat tu. Orang media kan. Okey, jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.